Baiklah tuan-tuan, keris pada hari ini bukanlah sebagai senjata semata-mata, tetapi ianya juga adalah sebagai lambang. Saya suka katakan sebagai satu perlambangan dan juga martabat kepada bangsa dan agama ini tuan-tuan, kerana tingginya peradaban keris ini. Di antara kata-kata yang masyhur yang saya suka katakan dan suka saya sampaikan adalah kata-kata daripada Syekh Abu Zaki Yusof, yang mana dia mengatakan kepada saya, Din, bangsa ini telah melepasi satu ujian. Kita 400 tahun dijajah, kita 400 tahun melihat anak dirogol, emak dibunuh, tetapi bangsa Melayu ini di akhir sewaktu kemerdekaan itu kita berjaya menahan satu benda, kalimah la ilaha illallah. Betapa hebatnya bangsa Melayu ini menegak dan mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tuan-tuan, keris merupakan salah satu simbolik yang melihat perjuangan sepanjang 400 tahun malah lebih itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok di tangan saya ni ada sebilah keris. Anak-anak yang baru tak pernah tengok keris, inilah rupa keris tuan-tuan. Nampak seperti pedang tetapi bukan pedang. Uniknya keris, kebanyakannya ianya ada berluk. Dia ada berluk dan juga ada keris yang ditempa lurus tuan-tuan. Jadi orang-orang tua kita, guru-guru lama kita banyak mengibaratkan keris ini sebagai pakaian diri. Yang mana kalau kita rata-rata tahu kat luar sana bahawa apabila kita memakai sebilah keris dahulu kala, keris adalah perlambangan kepada identiti diri kita. Di antaranya adalah apabila seorang itu lahir, maka diberikanlah hadiah kepada anak-anak mereka sebilah keris, supaya apabila mereka telah dewasa, mereka tidak akan melupakan tentang asal usulnya, dari mana datangnya, daripada keluarga apa, daripada bangsa dan suku apa. Jadi apakah yang ada pada sebilah keris ini sehingga kan diangkat sebagai satu martabat yang tinggi pada bangsa Melayu ini? Bukan bangsa Melayu sahaja, bahkan seluruh Nusantara ya tuan-tuan. Kalau kita tengok di antara adab berkeris, keris ini tidak boleh ya tuan-tuan, tidak boleh dibiarkan begitu saja, terbuka tanpa bersarung. Jadi apabila dia terbiar dibuka tanpa bersarung, maka itu adalah melanggar adabnya. Bilah itu ibarat diri kita, maka apabila kita jalan keluar, mestilah kita berpakaian. Tidak ada orang yang duduk berbogel tuan-tuan di luar-luar. Itu falsafah yang pertama berkenaan dengan diri. Yang kedua, bilah simbol kepada iman dan pakaian adalah simbol kepada jasad. Maka setiap manusia yang bergelar Melayu, dia mestilah orang yang beriman, kuat tauhidnya kepada Allah SWT. Tak kuat tak apa, tapi perlu belajar sehingga kuat tuan-tuan. Maka janganlah tinggalkan. Inilah simbol kepada sebilah keris. Bukan keris ni sekadar untuk membunuh. Kerana apa? Orang Melayu tidak membunuh tanpa sebab. Sebab itulah setiap keris dia tidak mudah untuk dijatuhkan, kerana di sini ada lock ataupun ada kuncinya. Hanya akan dicabut apabila perlu. Kata orang lama di antaranya adalah tidak dibuka keris selagi mana tidak tertumpahnya air mata darah. Maka apabila tumpahnya air mata darah, barulah kita membuka keris sebagai satu perjuangan kepada bangsa ini tuan-tuan. Jadi di antara adab membuka keris, kita tengok adab. Kenapa kena ada adab ni? Pertama, keris ini adalah satu simbolik yang agung kepada bangsa ini. Apabila tuan-tuan dapat sebilah keris, tuan-tuan tengok keris, belik dan sebagainya. Kemudian yang pertama tuan-tuan buat adalah pegang di sini. Kerana ada setengah keris yang locknya dah pun longgar, tambah-tambah keris-keris yang lama lah. So bila nak terbalikkan, kita terbalikkan elok-elok lah. Ataupun paling mudah tuan-tuan pegang hulunya lah. Pegang hulu baru terbalikkan. Alright. Kemudian kita tolak di sini menggunakan ibu jari kita lah. Tolak lock ni. Baru dia terbuka tuan-tuan. Jadi apabila kita nak buka, kita buka ke atas. Kita lepaskan sarungnya dahulu, baru kita lepaskan bilahnya. Kerana apa? Kita buka baju, kita lepas baju, bukan lepas badan. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi secara tidak langsung, apabila kita membuka dengan cara begini, kita buka pakaiannya, kita tidak akan tercedera pada mata bilah ini. Kerana keseluruhan mata bilah keris ini adalah sebuah senjata. Sini boleh pakai, sini boleh pakai, sini boleh pakai, sini boleh pakai. Dan semuanya adalah senjata. Kalau tuan-tuan tengok pada keris ini adalah luk 5. Apakah perlambangan bagi luk 5 ni? Luk 5 inilah yang dikatakan sebagai rukun Islam. Kalau tuan-tuan tengok pada sebilah keris saya, ada gabungan daripada kayu, ada besi, ada penduknya dan ada kayu semula. Bagi orang Melayu, kayu ini adalah satu perlambangan flora. Kalau tuan-tuan tengok ni pun ada ukiran flora, kemudian ada fauna, ada burung dan sebagainya. Ini adalah salah satu perlambangan ataupun simbolik untuk menyatakan bahawa Allah itu wujud. Nampak tak tuan-tuan? Tidak lari daripada falsafah kepada tauhid dan Islam itu, selain daripada bangsa. Ada luk 3 tuan-tuan. Apa pula perlambangan bagi luk 3? Di antara yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita, guru-guru kita adalah rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan tuan-tuan. Bila kita dah buka, kita nak masuk pun masukkan pakaiannya dahulu. Molek, keluarnya baik, tutupnya baik. Luk 1 bagaimana pula? Okey, jadi saya tunjukkan satu contoh. Ini pada saya ni ada sebilah keris lurus. Lurus ni pula perlambangan apa tuan-tuan? Lambang kepada Allah yang Maha Esa. Jadi itulah serba sedikit tuan-tuan berkenaan dengan keris. Saya harap video ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan. Thank you very much. Assalamualaikum. Jumpa lagi.